Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ashraf dan saya akan menyentuh bahagian alam Melayu dan kepercayaannya sebelum datangnya ajaran Hindu dan Buddha. Jadi masyarakat Melayu sebelum kedatangan ajaran Hindu dan Buddha dikatakan berkepercayaan animisme. Apa itu kepercayaan animisme? Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka versi dalam talian tahun 2017, animisme adalah kepercayaan bahawa tiap-tiap yang wujud seperti batu, kayu, angin dan lain-lain itu mempunyai rohnya, mempunyai roh yang tersendiri. Dari sudut antropologi, secara istilahnya animisme adalah kepercayaan manusia pada masa lampau dan primitif. Dari sudut bahasa, animisme berasal daripada perkataan animus ataupun anima, iaitu perkataan Latin yang memberi maksud jiwa, roh ataupun kehidupan. Masyarakat Melayu terdahulu percaya bahawa setiap satu objek di dalam alam ni ada semangatnya yang tersendiri. Sebagai contoh, jika seseorang ingin masuk ke dalam hutan dan untuk mencari makanan, sumber tumbuh-tumbuhan, sumber hutan dan sebagainya, dan sekiranya dia ingin membuang air kecil, ia tidak boleh membuang air kecil secara sewenang-wenangnya, sesuka hatinya sendiri. Hendaklah dia meminta izin terdahulu. Jika tidak, sesuatu yang buruk akan menimpa dirinya, seperti keteguran ataupun demam. Ataupun contoh lain, sekiranya seseorang itu meneroka hutan ataupun berlayar di lautan, dia tidak boleh berkata gah, berkata besar, kerana ia boleh memakan diri semula. Ia boleh membuatkan roh-roh ataupun semangat-semangat ni marah, lalu menyebabkan si pelaku itu sesat di dalam hutan ataupun di lambung ombak di lautan. Jadi kepercayaan ini mempengaruhi tutur kata ataupun tidak tanduk seseorang di dalam masyarakat Melayu itu. Mereka lebih menjaga tutur kata mereka ataupun perlakuan tindakan mereka disebabkan mereka percaya hal-hal sebegini. Juga contoh kepercayaan lain adalah roh orang mati boleh mendiami jasad haiwan. Contohnya, jika seseorang tu mati, dibunuh, rohnya akan masih berasa marah dan dendam dan tidak tenang, lalu memasuki jasad haiwan dan mencari semula pembunuh si roh tersebut. Jadi animisme ini dipercayai kepercayaan paling tua masyarakat Melayu. Sekiranya kita kaji satu persatu, kepercayaan-kepercayaan ini masih lagi ada sehingga hari ini. Dan kedatangan Islam membetulkan ataupun meluruskan kepercayaan-kepercayaan ini. Sebagai contoh, seseorang sesat di dalam hutan kerana berkata yang tidak menggunakan perkataan yang tidak enak. Jadi kepercayaan Islam mengatakan ada makhluk lain, bangsa jin yang duduk bermasyarakat juga di dalam hutan, yang akan seperti mana benda hidup lain akan berasa marah sekiranya tersinggung ataupun berbuat tidak baik kepada mereka dan membalasnya. Jadi itu yang saya boleh katakan tentang kepercayaan animisme masyarakat Melayu pada masa dulu sebelum kedatangan Hindu dan Buddha. Saya serahkan seterusnya kepada rakan saya.